Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 6 akan membentangkan sebuah kajian di bawah tajuk Falsafah Keilmuan Aristotle. Latar belakang kajian. Pendidikan digunakan untuk melatih manusia membuat persiapan bagi kehidupan mereka. Proses pendidikan seharusnya merangkumi aspek intelek, latihan jasmani dan pembinaan akhlak yang mulia. Menurut Islam, setiap manusia lelaki maupun perempuan wajib menuntut ilmu. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Alaq ayat 1 yang bermaksud bacalah dan dengan nama Tuhan yang menjadikan. Yang ianya jelas menunjukkan bahawa pendidikan adalah penting bagi setiap manusia tidak kira agama, bangsa dan keturunan. Bagi Aristotle pula, pendidikan ialah ilmu yang bersifat etika dan politikal. Mengikut beliau juga, tujuan pendidikan ialah bagi memberikan setiap warga negara peluang untuk mencapai kebahagiaan hidup yang diingini. Aristotle adalah antara beberapa orang tokoh yang mempelajari hampir ke semua bidang yang mungkin ada pada zaman klasik di Yunani kuno. Dalam sains, Aristotle mempelajari ilmu anatomi, astronomi, fizik dan lain-lain. Dalam bidang falsafah pula, Aristotle telah menulis berkenaan estetika, ekonomi, moral, kerajaan, metafizik, psikologi, retorik dan teologi. Aristotle adalah seorang ahli falsafah Yunani. Beliau adalah anak didik Plato yang juga seorang ahli falsafah. Aristoteles memberikan penerangan dari pelbagai falsafah yang ada sebelumnya. Akhirnya, falsafahnya telah memberikan pengaruh yang besar kepada hampir semua bentuk pengetahuan yang ada di barat. Dan ianya terus menjadi suatu subjek perbincangan falsafah yang kontemporari. Seterusnya, permasalahan kajian. Yang pertama, pengkaji ingin merungkai berkaitan dengan sejarah latar belakang kehidupan Aristotle dengan lebih terperinci dan mendalam. Berkaitan dengan kajian-kajian lepas yang menjadi rujukan kepada kajian ini, pengkaji mendapati bahawa terdapat kajian telah menjelaskan tentang latar belakang kehidupan Aristotle. Maka pengkaji mengambil inisiatif untuk melakukan penulisan yang ringkas serta merangkumi keseluruhan aspek kehidupan Aristotle. Yang kedua, pengkaji melihat bahawa penjelasan berkaitan dengan pandangan dan juga pemikiran falsafah Aristotle dalam pendidikan perlu diketengahkan bagi memperjelaskan lagi pandangan-pandangan serta pemikiran falsafah Aristotle. Yang ketiga, pengkaji melihat bahawa sumbangan pendidikan falsafah Aristotle menurut perspektif Islam dapat memberi satu sudut pandang yang baru kepada pengkaji dan juga umum. Objektif kajian. Dalam kajian ini akan menjelaskan sejarah latar belakang Aristotle dalam bidang falsafah. Kemudian kami juga akan menguraikan pandangan dan pemikiran Aristotle dalam pendidikan. Dan akhir sekali kami akan mengkaji berkaitan dengan sumbangan pendidikan falsafah Aristotle mengikut perspektif Islam. Skop kajian. Melalui skop kajian ini, kami para pengkaji memfokuskan kepada tokoh falsafah Aristotle dalam bidang dan pendidikan falsafah yang terkenal pada zaman Yunani kuno. Antara sebab kami para pengkaji memilih kajian ini adalah untuk mengetahui berkaitan kehidupan Aristotle, pandangan dan pemikirannya ke arah bidang falsafah ini serta sumbangannya dalam bidang ini menurut pandangan Islam. Seterusnya, kajian literatur. Kajian ini merupakan kajian secara literatur ke atas falsafah keilmuan Aristotle dan juga untuk mengenal pasti masalah yang timbul jika tidak dititik beratkan. Hal ini juga dapat diceritakan berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh pengkaji-pengkaji lepas tentang konsep pemikiran Aristotle dalam kalangan masyarakat yang serba moden ini. Di dalam mengharungi era pasca moden ini juga telah terdapat salah faham yang popular bahawa falsafah telah mati sejak zaman keemasan yang mulia dari falsafah-falsafah hebat yang terkenal iaitu Aristotle dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, masyarakat pasca moden kurang mengambil berat tentang kehebatan falsafah yang terkenal ini. Saya akan menerangkan serba sedikit latar belakang tentang Aristotle. Beliau terkenal sebagai seorang guru dan salah satu ahli falsafah yang terkenal hidup di dunia. Beliau lahir pada tahun 384 di Stagira, iaitu sebuah kota di bahagian Yunani atau dikenali sebagai Greek. Terdapat beberapa punca masyarakat kurang mengambil berat tentang kehebatan falsafah ini. Antaranya ialah ramai di kalangan mereka menganggap ilmu falsafah ini meletihkan untuk difahami. Hal ini demikian kerana falsafah keilmuan mempunyai banyak pandangan dan pemikiran. Antaranya ialah metafizik, epistemologi, aksiologi dan ilmuologi. Ianya sukar bagi mereka yang kurang berminat berfikir kerana keilmuan Aristotle ini lebih tertumpu kepada berfikir. Seterusnya, metodologi kajian. Bagi menyempurnakan kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah dokumentasi bagi mencapai objektif kajian serta menyempurnakan tugasan ini. Berikutan dengan penggunaan kaedah ini, pengkaji telah menggunakan beberapa sumber, antaranya adalah sumber bahan yang berkaitan dengan bacaan, seperti buku, majalah dan bahan-bahan bacaan yang lain. Sumber ini boleh diperolehi oleh pengkaji dengan merujuk bahan di perpustakaan, artikel, jurnal dan bahan bacaan yang lain yang dianggap bersesuaian. Penggunaan internet juga digunakan
sebagai rujukan untuk membantu pengkaji bagi memudahkan proses pencarian maklumat yang berkaitan dengan kajian yang telah dijalankan. Sejarah dan latar belakang Aristotle dalam bidang falsafah. Aristotle merupakan seorang ahli falsafah yang terkenal pada zaman Yunani kuno. Beliau dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masihi di Stagira, iaitu sebuah kota di utara Greek. Beliau banyak mempelajari pelbagai ilmu daripada ayahnya yang merupakan seorang doktor semasa pemerintahan Raja Amintas II sekitar tahun 393 sebelum Masihi. Ketika berumur 17 tahun, beliau telah memasuki Akademi Plato dan menjadi seorang anak murid kepada ahli falsafah yang terkenal pada ketika itu, iaitu Plato. Beliau telah mempelajari pelbagai ilmu seperti matematik, astronomi dan tata negara di Akademi Plato. Aristotle telah menjadi seorang pelajar yang cemerlang di bawah pimpinan Plato. Selepas tamatkan pengajian di Akademi Plato, Aristotle telah menjadi guru kepada Alexander the Great dan mengajari Alexander the Great ilmu-ilmu falsafah. Hubungan antara mereka bukan sahaja seperti seorang guru dan anak murid, tetapi seperti rakan karib. Setelah Alexander the Great menjadi Raja Macedonia, Aristotle telah membuka Lyceum pada tahun 335 sebelum Masihi. Pembukaan Lyceum ini atas bantuan dana yang diberikan oleh Alexander the Great. Di Lyceum, Aristotle telah mengajari pelbagai ilmu falsafah seperti sains praktikal, teori dan produktif. Selepas 12 tahun berkhidmat di Lyceum, beliau telah memilih anak murid kegemarannya, iaitu Theophratus, untuk menggantikan beliau sebagai tenaga pengajar yang utama di sekolah itu. Selepas 12 tahun Aristotle membuka Lyceum, beliau telah mendapat berita bahawa Alexander the Great telah meninggal dunia. Pada ketika itu, beliau telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Athens dan meninggal dunia pada tahun 322 sebelum Masihi pada usia beliau menjangkau 62 tahun. Sekarang kita beralih kepada objektif 2 iaitu pandangan dan pemikiran Aristotle dalam pendidikan dan falsafah. Pemikiran Aristotle dalam pendidikan dan falsafah terbahagi kepada 4 iaitu metafizik, epistemologi, aksiologi dan ilmu logik. Metafizik adalah berkaitan dengan kajian sifat serta asal-usul tentang realiti mutlak. Metafizik sebenarnya wujud daripada nama salah satu karya Aristotle yang bermaksud selepas fizik, maka ianya adalah metafizik. Pada asalnya, metafizik ni adalah berkait dengan masalah seperti bahan dan penyebab, termasuklah sebab utama sesuatu kajian. Bagi Immanuel Kant, konsep metafizik adalah berkaitan dengan kebenaran sebenar yang terhasil daripada pemikiran manusia. Antara persoalan yang timbul dalam metafizik adalah, apakah sebenarnya alam semesta? Apakah sebenarnya kehidupan? Persoalan lain adalah, apakah pemikiran atau benarkah Tuhan itu wujud? Epistemologi. Dalam epistemologi, terdapat kaedah investigasi dalam penelitian. Cara memulakan kaedah ini adalah dengan memerhatikan perkara khusus terlebih dahulu. Menurut Aristotle, ilmu pengetahuan adalah bersifat universal. Pengetahuan mestilah merangkumi pengertian, keteraturan dan pengalaman akal. Aristotle juga berpendapat bahawa pertambahan nilai pasif dan nilai aktif merupakan satu pusat imajinasi dan daya ingatan. Epistemologi adalah salah satu cabang falsafah yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan. Maka, antara persoalan yang wujud dalam epistemologi adalah, apa itu ilmu? Bagaimana kita memperolehi ilmu? Aksiologi. Aksiologi berasal daripada perkataan azia yang membawa maksud nilai atau sesuatu yang bernilai. Maka, aksiologi adalah kajian terhadap sesuatu nilai. Aksiologi juga mengkaji sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Aksiologi terbahagi kepada dua, iaitu etika dan etistika. Etika adalah kajian yang berkaitan dengan tingkah laku manusia sama ada baik atau buruk yang ditentukan oleh akal manusia itu sendiri. Manakala, etistika adalah kajian yang berkait dengan seni dan kecantikan. Ilmu logik. Logik berasal daripada perkataan Greek iaitu logos yang membawa maksud pengucapan, penyataan, pemikiran dan pemikiran akal iaitu sebab dan akibat. Ilmu logik ni terbahagi pada dua iaitu logik klasik dan logik moden. Logik klasik ni lebih menekankan penumpuan bagi pembentukan teori, manakala logik moden menekankan kaedah kajian. Ilmu logik pada asalnya digunakan untuk mendapatkan kebenaran secara sistematik. Dalam Islam, ilmu logik ini disebut sebagai ilmu mantik.
yang mana ilmu mantik adalah suatu pengukur kepada sesuatu idea sama ada ianya diterima ataupun ditolak. Saya akan membentangkan berkenaan dengan 3 sumbangan pendidikan falsafah Aristotle menurut perspektif Islam dalam bidang fizik, biologi dan astronomi. Bidang fizik. Ilmu berkaitan fizik merangkumi astrofizik, fizik atom, molekul dan optik, fizik zarah dan fizik jisim termampat. Karya Aristotle berkenaan dengan bidang fizik ini menyatakan tentang teori unsur-unsur alam. Aristotle juga menyatakan berkaitan dengan 4 elemen yang dikenali sebagai the simple body, iaitu bumi, air, udara dan api. Teori unsur Aristotle ini menjadi sebahagian daripada rujukan Ibn Sina, dan Ibn Sina tidak menolak pandangan Aristotle berkenaan dengan elemen bumi, udara, air dan api. Unsur-unsur yang berkaitan dengan alam ini juga ada disebut dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 30. Seterusnya, sumbangan dalam bidang astronomi. Aristotle telah menghasilkan karya beliau berkaitan dengan bidang astronomi. Antaranya ialah karya On the Heavens yang berfokuskan kepada keadaan bentuk muka bumi. Aristotle berpendapat yang bumi ini berada dalam keadaan statik, di mana bulan, matahari, bintang-bintang dan planet-planet lain bergerak mengelilingi bumi dalam bulatan orbit. Karya Aristotle ini juga telah diterjemahkan oleh Ptolemy dalam bahasa yang mudah difahami dan telah digunakan sebagai kajian dan rujukan oleh tokoh Islam iaitu Ibn Rushd. Terdapat beberapa dalil yang menjelaskan perihal yang berkaitan dengan astronomi. Ini telah membuktikan bahawa alam semesta wujud dengan kehendak dan kekuasaannya yang mencipta langit dan menggerakkan bumi untuk berputar pada paksinya. Terusnya, kita pergi kepada bidang biologi. Aristotle telah melakukan pelbagai jenis penyelidikan berkaitan dengan makhluk hidup dan struktur tubuh badan manusia. Antara pemerhatiannya ialah kajian embryologi. Pendapat Aristotle ini terkenal dan kontroversi pada zaman tersebut berkenaan dengan penciptaan manusia dengan embryologi. Aristotle juga telah membuat satu analogi yang mana dia menyamakan pembentukan embrio manusia dengan embrio yang berlaku terhadap haiwan yang mempunyai beberapa fasa pembentukan. Menurut pandangan Islam, proses pembentukan manusia telah dinyatakan dalam Al-Quran yang menerangkan proses kejadian manusia secara berperingkat dengan lengkap dan sempurna. Oleh itu, jelaslah bahawa manusia dan haiwan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala peringkat demi peringkat, bermula dari pembentukan embrio sehingga menjadi manusia dan haiwan yang sempurna. Aristotle merupakan seorang tokoh falsafah yang terkenal dan amat disegani ketika zaman kegemilangan Empayar Yunani atau Greek. Hal ini kerana segala jasa beliau dalam bidang falsafah amat bermanfaat dan masih lagi digunakan sehingga ke hari ini, termasuklah hasil karya dan penulisan dalam bidang falsafah. Segala teori yang dikemukakan oleh beliau dilihat tidak lapuk di tengah zaman kerana masih lagi kekal digunakan sehingga hari ini oleh pakar-pakar dalam bidang falsafah. Beliau bukan sahaja seorang tokoh dalam bidang falsafah, tetapi juga pakar dalam bidang sains meliputi ilmu astronomi, biologi dan geologi. Tidak dinafikan bahawa Aristotle merupakan seorang individu yang mementingkan pendidikan, sebagaimana yang pernah diungkapkan beliau dalam sebuah petikan yang berbunyi, mendidik akal tanpa mendidik hati sama sekali tidak ada pendidikan. Oleh hal demikian, Aristotle sewajarnya dijadikan sebagai teladan yang patut dicontohi oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira peringkat umur, bangsa dan warna kulit supaya dapat melahirkan masyarakat yang celik ilmu. Masyarakat perlu mendalami sejarah keilmuan beliau dan mempelajari ilmu, karya dan teori yang telah dihasilkan untuk menambahkan lagi informasi dan pengetahuan dalam diri, terutamanya dalam bidang pemikiran falsafah.